أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق الله العظيم. Masihkah mereka ingkar dan tidak mahu memikir serta mengetahui bahawa sesungguhnya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan tidak mengalami kesukaran dalam menciptakannya, berkuasa menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati, sudah tentu berkuasa. Sesungguhnya ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan ingatlah, hari orang-orang yang kafir didedahkan kepada neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, bukankah azab neraka ini benar? Mereka menjawab, ya benar demi Tuhan kami. Setelah itu dikatakan lagi kepada mereka, maka sekarang rasalah azab seksa dengan sebab kamu kufur engkar di dunia dahulu. Jika demikian akibat orang-orang kafir yang menentangmu wahai Muhammad, maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya Rasul-Rasul ulul azmi yang mempunyai keazaman dan ketabahan hati dari kalangan Rasul-Rasul yang terdahulu daripadamu. Dan janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk mereka yang menentangmu. Sesungguhnya keadaan mereka semasa melihat azab yang dijanjikan kepada mereka, merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia, melainkan sekadar satu saat sahaja dari siang hari. Penerangan yang demikian cukuplah menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mahu insaf. Maka ingatlah, tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik derhaka. Kita berada pada ayat-ayat yang terakhir surah Al-Ahqaf. Surah yang ke-46 pada juzuk yang ke-26. Bermula ayat yang ke-33 sehinggalah ayat yang ke-35. Ayat-ayat yang kita bacakan ini merupakan penegasan tentang adanya hari kebangkitan semula manusia. Dan Allah Ta'ala berkuasa. Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan mula awal manusia, demikian Allah akan mengembalikan mereka sebagaimana rupa asal mereka, untuk dihisap dan untuk diadili dan dipertanggungjawab. Dan ayat ini juga memerintahkan supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar dalam kerenah dakwah, bersabar dengan kaum yang menentang, yang ingkar, sebagaimana sabarnya Rasul-Rasul yang dikenali sebagai ulul azmi yang telah menempuh ujian yang pelbagai. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahawa orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari akhirat kelak mereka akan diperlihatkan neraka yang dahulu mereka tidak percaya. Dan kelak mereka akan diperlihatkan kembali keingkaran mereka. Dan ketika itu mereka merasakan bahawa sebenarnya kehidupan di dunia hanyalah seketika dan sebentar sahaja. Seperti beberapa saat di siang hari sahaja. Maka tidak dimusnahkan, kata Allah, di kalangan hambanya melainkan kaum yang fasik. Maka ini intisari makna umum kepada ayat-ayat yang kita bacakan. Kalau sebelum ini kita telah menerangkan, sesudah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kewujudan Allah yang berkuasa, yang bijaksana,
Dan juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah membatalkan, menjawab kekeliruan para penyembah berhala dan menegaskan akan kewujudan dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan kerasulan sebelum ini. Serta bagaimana Allah Taala menjawab satu persatu syubhat atau kekeliruan yang ditimbulkan oleh orang-orang musyrik. Ketidakpercayaan mereka terhadap wahyu, terhadap kenabian, bahkan terhadap Al-Quran. Kalau kita melihat daripada awal, ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-32, sebelum kita tafsirkan ayat ke-33 dan 35 pada malam ini, kita lihat ada 7 tajuk utama. Sebelum 6 tajuk utama, sebelum masuk tajuk yang ke-7 ini, iaitu dalam permulaan awal daripada ayat 1 sehingga 6. Surah Al-Ahqaf yang kita baca, Allah Ta'ala menerangkan, mengukuhkan dalil kewujudan Allah, keesaan Allah dan akan berlakunya hari kiamat. Manakala pada ayat yang ke-7 hingga ayat ke-14, Allah menjawab segala kekeliruan orang-orang kafir yang menolak wahyu, menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quran. Dan pada ayat yang ke-15 dan 16, Allah Ta'ala memerintahkan wasiat supaya berbakti kepada dua ibu bapa. Dan menyebut tentang sifat anak-anak yang taat yang berbakti kepada dua ibu bapanya. Manakala pada ayat yang ke-17 hingga 20 yang telah kita tafsirkan juga, Allah menceritakan sifat anak-anak derhaka. Dan golongan yang mengingkari hari kebangkitan semula. Dan pada ayat yang ke-21 hingga 28, dalam surah Al-Ahqaf yang telah kita tafsirkan, menceritakan kisah Nabi Hud AS dengan kaumnya, kaum yang terkenal dengan segala kekuatan, kekayaan, panjang umur, iaitu kaum Ad, yang akhirnya dibinasakan dengan angin kencang yang kuat yang telah mencerai-beraikan seluruh anggota badan mereka, memusnahkan mereka yang tinggal cuma tempat tinggal mereka. Kemudian pada ayat yang ke-29 dan 32 yang kita tafsirkan sebelum ini, tentang bagaimana ada makhluk bernama jin yang beriman sebagai satu tamparan kepada musyrik Mekah yang jauh lebih memahami bahasa Arab berbanding jin, tetapi engkar dan banyak kekeliruan yang cuba ditimbulkan. Sedangkan jin dengan mendengar ayat-ayat Al-Quran mereka beriman. Bahkan bukan sekadar mereka beriman, mereka terus menjadi pendakwah, menyebarkan dan menyampaikan kepada kaum-kaum jin yang lain. Sebagaimana kita jelaskan, jin bila mana mendengar Al-Quran, baik Islamnya atau kafirnya, mereka ta'assub, terkesan. Sedangkan manusia bila tertutup mata hatinya, tertutup pintu hatinya, maka mereka melihat Al-Quran, bahkan mereka menuduhnya sebagai dongengan orang-orang dahulu kala. Baik, ini beza jin dengan manusia. Kemudian ayat yang terakhir yang kita akan tafsirkan pada malam ini, itu tajuk yang ke-7, Isbatul Ba'fi wal Amru bis Sabri. Penegasan Allah Ta'ala tentang adanya hari kebangkitan. Lihat bagaimana Allah jawab. Ketika mana manusia kata, tak, kami akan mati, kemudian habis. Kami dibinasakan, menjadi tulang belulang, bercampur tanah, kembali menjadi tanah, dah habis. Tak ada lagi yang lain. Maka Allah menegaskan bahawa kesudahan kehidupan kamu bukan begitu. Kematian kamu ialah permulaan kehidupan kamu sebenar. Kehidupan kita kat dunia sebagai ujian, cobaan. Dan kematian, bila berlakunya kematian, maka berlakulah kehidupan yang sebenar. Apa maksud berlaku kehidupan sebenar? Yang ketika itu tiada lagi kebatilan, yang ada cuma kebenaran. Dan manusia ketika itu semuanya bersetuju dengan kebenaran. Tidak lagi mereka menolak. Kerana tiada lagi peranan hawa nafsu, peranan syaitan, peranan dunia. Kerana semua itu telah dibinasakan. Dunia dah hancur. Hawa nafsu juga sudah mati. Pengaruh manusia juga tidak ada. Kita kat dunia, macam-macam pengaruh ni. Yang menjadikan kita tolak kebenaran, walau kita tahu itu benar. Kenapa? Pengaruh syaitan. Hawa nafsu. Kepentingan kita. Bukan kalangan kawan-kawan kita. Bukan kerana cinta kita pada dunia. Lalu banyak kebenaran kita tolak. Nanti bila kita mati, bermula kehidupan sebenar. Waktu itu tak ada seorang pun manusia menolak kebenaran yang datang dari Allah.
Maka menyesallah orang-orang yang dahulu menolaknya di dunia. Menyesallah orang-orang yang dahulunya mengikut hawa nafsu, syaitannya dan terpengaruh dengan dunianya. Maka beruntunglah orang yang benar-benar beriman dan bersabar dengan segala ujian dunia. Dengan apa yang Allah akan berikan pada hari akhirat kelak. Kata Allah, awalam yarau, apakah mereka tidak melihat? Ini apakah mereka tidak memikirkan? Bukan sekadar lihat biasa, tidakkah mereka berfikir? Ai awalam yatafakkar wa ya'lam haula al-munkirun lil ba'th yaum al-qiyamah al-mustab'iduna li i'adati al-hayati fil ajsam marratan ukhra. Kata ulama tafsir, apakah manusia tak fikir? Apakah mereka tak nak tahu bahawa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi? Walam ya'ya bi khalqihin, dan Allah Ta'ala tidak pernah penat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata ulama tafsir perkataan walam ya'ya, tidak pernah lemah. Allah berkuasa penuh dalam menciptakan mereka semua, yakni langit dan bumi. Biqadirin, Allah inilah yang mampu dan berkeupayaan ala an yuhyiyal mauta, untuk menghidupkan yang mati. Baik, Allah ajak manusia fikir. Cuba tengok langit dan bumi yang besar ni, yang Allah ciptakan. Manusia yang lemah ni, yang hidup mati, bertukar-tukar generasi, kaum, zaman. Langit dan bumi kental di situ. Kukuh di situ. Daripada mula penciptaan. Manusia melalui proses penuaan dan kehancuran. Dan bertukar generasi, kaum dan bangsa. Hancur. Dan langit dan bumi ini terus kukuh. Memayungi mereka, menjadi tempat tinggal mereka. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Lihat tak betapa hebat dan betapa kuasanya Allah menciptakan alam yang hebat ini berbanding manusia yang lemah. Takkanlah yang menciptakan langit dan bumi ini tidak mampu dan berkeupayaan untuk menghidupkan kamu kembali? Maka Allah tanya, tuan-tuan, secara logik, analogi mudah. Kalau seorang dia mampu angkat berat barang, beban seberat 100 kilo, takkan dia tak boleh angkat beban yang 2 kilo. Seorang yang mampu beli rumah besar, takkan tak mampu beli rumah teres. Seorang yang mampu berbelanja besar, takkan tak mampu untuk beli benda-benda yang ringan. Kita kata mampu. Maka Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, cuba tengok tentang kenapa Allah Ta'ala suruh dalam banyak ayat. Allah sentiasa menyuruh manusia melihat langit dan bumi. Dan ayat ini Allah menyebut, la khalqus samawati wal akbaru min khalqin nas walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada ciptaan manusia itu sendiri, tapi kebanyakan manusia tak nak fikir. Contoh yang Allah maksudkan langit bukan sekadar langit yang kita tengok ni. Bukan langit yang jauh lebih luas. Sebagaimana peristiwa Isra' Mi'raj, 7 petala langit. Sampai hari ini manusia tidak mampu meneroka benda itu semua. Jangan kata langit-langit yang Allah sebut, langit pertama hingga ke-7. Ni yang melepasi bumi pun dah tak mampu. Dah berapa puluh tahun buat kajian untuk planet Marikh. Yang saya pernah sebut, mereka dah tak nak hantar lagi, tak nak lagi buat projek ke bulan. Tak mampu mereka. Dengan kos yang tinggi sekian-sekian. Dalam surah Ar-Rahman kata Allah, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu, la tanfuzuna illa bisultan. Sekalian manusia dan jin, kalau kamu mampu menembusi langit dan bumi, sila tembusi. Kamu tidak mampu menembusinya, melainkan dengan kekuasaan yang Allah izinkan pada kamu. Tentang sampai hari ini manusia tak boleh tembus bumi. Walaupun ada yang cuba korek bumi, korek. Sampai 19 tahun mereka korek. Menggunakan alat teknologi tinggi. Untuk merakamkan bunyi, suara dan sebagainya. Mereka masih tidak mampu untuk mengetahui apa dalam bumi sebenarnya. Selain daripada mereka mengetahui galian-galian yang ada. Apa lagi yang ada dalam? Tak ada orang mampu tahu. Laut pun tak ada orang mampu tahu apa yang berada di laut. Apatah lagi langit. Tak ada orang tahu apa yang berada di langit. Berapa banyak bulan bintang. Berapa banyak rahsia-rahsia yang tak pernah disingkap dan terungkap. Lemahnya ilmu manusia. Maka kan itu bila ditanya,
siapa ciptakan langit dan bumi? Tanya pada berhala, siapa ciptakan? Mereka kata Allah. Baik, Allah yang berkuasa ciptakan langit dan bumi. Ini yang berkuasa mendatangkan kembali manusia. Bukankah itu jawapan yang mudah? Berkait dengan apa? Kuasa Allah. Jangan cerita kuasa kamu, kita kan dah jadi belulang, dah jadi tulang, dah hancur. Kenapa fikir logik tentang kekuasaan kamu? Ia berkait kekuasaan Allah. Kita tuan-tuan, kalau roboh rumah kita tak reti dah buat rumah sebab kita bukan kemampuan kita. Tapi cuba tanya arkitek, dia boleh buat lebih lawa daripada tu. Kita kadang-kadang cabut skru basikal, tak reti pasang balik lah. Tak boleh pasang dah, kena buang je ni. Tanya engineer, dia tahu nak buat. Lebih hebat daripada tu. Sebab itu ahlinya. Kita duk tengok badan binasa macam mana dikembalikan. Kerana kita tanya macam mana berdasarkan kuasa kita. Berdasarkan ilmu kita. Tuan-tuan, pernah kita terfikir macam mana kita boleh bercakap dengan orang duduk kat Amerika, dekat Arab Saudi, menggunakan telefon. Macam mana agak-agak? Pernah fikir tak? Ke pakai telefon je? Yang hari ni kita boleh telefon orang beribu batu jauhnya. Angkat telefon, boleh pula video call, tengok muka dia. Beribu kilometer. Kita kat Malaysia, dekat Arab Saudi. Kita kat Malaysia, kat Rusia. Pernahkah kita terfikir bagaimana ia berlaku? Macam mana telefon tu tepat nombor pergi, dia tak tersilap nombor lain. Tadi nombor tu jam, tu dia pergi nombor lain. Tepat. Dan Selcom nak block nombor kita pun dia block je. Macam mana boleh block tu? Kadang-kadang telefon kat tangan kita. Kita kata, oh ajaib. Ya, ilmu dia. Dengan ilmu dia boleh buat. Ni duit dalam akaun kita pun dia boleh ambil. Hacker ni. Macam mana dia boleh ambil? Kita nak buat keluar pun tak ingat password. Tak boleh buat keluar lagi. Paksa pergi bank. Dia tak payah password, boleh ambil je duit kita. Juta boleh ambil. Semua dia ambil. Ilmu dia. Kita hebat dia ni. Tipu kita. Tetapi Allah berkuasa lebih pada tu. Bagaimana manusia melihat macam mana dia hidupkan kembali berdasarkan ilmu dia yang terbatas. Bagaimana kamu dengan membandingkan ilmumu dengan kuasa Allah, lalu kamu menafikan kuasa Allah? Kita menafikan kuasa Allah. Macam kita contoh, kita tengok orang baca kitab Arab. Macam manalah dia baca kitab tak ada baris. Boleh baca dia. Kita macam hairan. Hairan sebab kita tak pandai. Kalau tanya-tanya sama-sama pandai, apa tak boleh pula? Kita boleh baca Quran tak ada baris. Kita boleh baca kitab tak ada baris. Dan kita boleh bunyikannya dengan betul. Sama dengan orang tengok yang ada baris. Barangkali yang tengok ada baris pun salah baca. Sebab bukan kemahiran dia. Macam mana orang boleh baca bahasa Egyptian, bahasa tua lama. Tulis macam tu, dia pun faham. Saya tak faham. Tak, kenapa kita ukur ilmu kita dengan ilmu orang yang spesialis dalam bab tu? Dia lebih pandai. Ini kan pula kita nak bandingkan kuasa Allah. Lalu manusia menafikan Allah boleh menghidupkan semula. Nak hidup macam mana? Hancur. Tak, kenapa kamu bandingkan kuasa kamu kuasa Allah? Allah yang berkuasa sebagaimana Allah berkuasa menjadikan kamu sebelum itu. Menjadikan langit dan bumi. Kemudian kata Allah SWT. Selepas menjawab dengan mudah tentang kekuasaan Allah dan penciptaan langit dan bumi. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Bahkan Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Bukan kata mengadakan kamu. Lebih pada itu. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menyatakan, Bala an nusawwiya bananah. Allah menyebut, La uqsimu biyaumil qiyamati, wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Allah menyatakan, apakah demi Tuhan yang bersumpah dengan adanya kiamat, hari di mana manusia akan mencela antara satu sama lain, menyalahkan antara satu sama lain, dan hari di mana manusia yang sebelum ini menafikan akan ada kebangkitan semula, bahkan Allah akan menyamakan setiap jari-jari manusia. Tetapi Allah menjawab, bukan sekadar Allah boleh menghidupkan semula manusia, jari-jari mereka pun Allah jadikan sama. Kata ulama, masuk jari di sini cop jari. Tetapi kita manusia, yang membezakan kita semua cop jari. Cop jari kita memang beza. Walau anak kembar seiras, sebut je cop jari.
Sebab dalam semua dokumentasi cop jari. Mesti berlainan. Saing kita orang boleh tiru. Tangan kita boleh cop jari habis. Allah kata, bahkan Allah akan menyamakan jari-jari kamu sebagaimana dulu. Sama cop jari kamu. Menjadi pengenalan diri kamu yang tak akan tersilap. Maka Allah Ta'ala jawab lebih pada itu. Kemudian kata Allah SWT, wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina. Kata Allah SWT, pada hari di mana dibentangkan kepada orang yang mengingkari akan kebangkitan semula. Orang-orang yang kafir dibentangkan pada mereka neraka. Alaysa hadza bil haqq? Tidakkah benar apa yang dijanjikan? Qalu bala wa rabbina. Mereka berkata benar demi Tuhan kami. Benar, kami percaya. Qala, kerana itu, fadhuqul azab, rasakan azab bima kuntum takfurun, yang dahulu kamu dustakan. Tetapi bila orang-orang kafir, mereka tidak percaya hari kebangkitan semula, kenapa? Kerana mereka takut diazab. Ceritanya bukanlah menolak kebangkitan semula tu, tapi menolak azab. Menolak adanya neraka. Kerana kehidupan mereka, mereka tahu salah. Penipuannya, cuai dan engkarnya, dan semua kehidupan. Orang kafir, kehidupan mereka, mereka tahu salah. Kerana mereka tidak dibentengi oleh dosa dan pahala. Apa yang mereka lakukan syahwat dan hawa nafsu. Berbeza dengan orang beriman. Apa yang dilakukan oleh orang beriman berdasarkan ilmu, pahala dan dosa. Maka dengan sebab itu, kita tahu bagaimana cara menghilangkan dosa dengan taubat. Kita tahu bagaimana nak dapatkan pahala dengan melakukan amal soleh, dengan berniat baik. Ada orang kafir, dia tak tahu bagaimana dia boleh diampunkan dosa. Dia cuma harap dia tidak akan dikenakan azab. Dia akan buat apa je dia buat. Apa je dia nak buat. Maka jiwa berdosa tadi menjadikan mereka tidak percaya adanya pengadilan Allah dan kebangkitan semula, kerana mereka takut diadili. Mereka takut nanti mereka akan ditanya di soal jawab apa yang mereka buat. Kerana itu mereka tolak dari awal lagi. Maka Allah pun menyebut. Allah kata apa? Neraka akan dibentangkan pada orang kafir. Lalu Allah kata, inikah yang dahulu kamu dustakan? Bukan cerita mendustakan hari kebangkitan itu semata-mata. Neraka yang menunggu. Mereka sebenarnya tolak neraka. Maka inikah yang kamu dustakan? Mereka kata benar, wahai Tuhan kami. Kami dah percaya sekarang. Lalu kata Allah, fadhuqul azab, rasakan azab yang dahulu kamu dustakan. Kemudian kata Allah SWT, sebab menyebut kesudahan orang-orang kafir yang mengingkari, dijawab dah bahawa keingkaran mereka tak ada asas. Kemudian disebut neraka yang akan menghukumi dan menghakimi mereka. Kemudian Allah Ta'ala berbalik kepada perintah pada Nabi SAW. Kata Allah, fasbir, wahai Muhammad, dek kerana itu. Kalau kamu tahu kesudahan orang kafir semuanya neraka, maka sabarlah dalam dakwah. Artinya mereka menolak kamu bukan makna kamu kalah. Mereka menolak dakwah kamu bukan makna kamu kecundang. Yang kecundangnya mereka. Bukan maknanya kamu rugi. Kita kan tuan-tuan, bila ajak pada sesuatu, kalau orang tak terima, kita rasa kita rugi. Kita ajak sesuatu, orang tak nak terima, kita anggap kita kalah. Kita ajak sesuatu, orang tolak, bahkan orang menghina kita. Kita rasa macam kita ni tewas. Tak tewas. Tak kalah. Siapa pun yang ajak perkara baik, dia tak kalah. Dia tak tewas. Bukan yang tewasnya, yang kalahnya, yang menolak kebaikan. Sebab itu Allah cerita dulu, sebelum Allah suruh Nabi bersabar, Allah cerita kesudahan orang kafir dan neraka. Dan mereka kelak akan mengakui kebenaran yang dahulu mereka tolak. Sebab itu wahai Muhammad, fasbir, sabarlah. Bila mereka tolak dakwah kamu, bukan makna mereka menang. Bukan makna mereka kalah. Bukan makna kamu tak laku. Bukan makna kamu tak ada nilai. Yang tak ada nilainya mereka. Kadang-kadang saya katakan, kita kalau jual produk, orang tak nak beli. Kita rasa buruknya produk kita, teruknya produk kita, tak pandainya kita. Tak, orang tu yang tak pandai nilai produk kita. Orang tu yang tak pandai. Dia pasti akan menyesal suatu hari nanti. Ini produk baik. Dia pasti akan merasakan penderitaannya kerana menolak produk tersebut. Sebagai contoh. Jadi Allah sabarkan Nabi SAW.
Bawakan gembirakan Rasulullah. Bahawa bila manusia tidak mau menerima dakwah, itu bukan tanda kalah. Sebab itu Nabi-Nabi SAW, Allah ceritakan bagaimana liku-liku dakwah mereka. Ada yang berdakwah ribuan tahun, sikit pengikut. Ada di kalangan mereka dibunuh di kalangan pengikut. Ada di kalangan mereka difitnah, dimainkan pribadi mereka. Difitnah secara batang tubuh. Ada di kalangan mereka yang dipenjarakan, dilaporkan, ditolak dalam peri buta, dikurung. Itu semua berlaku pada semua para Nabi SAW. Bukan kalangan Nabi itu tak ada pengikut. Seorang pun tak ada. Bukan makna Nabi itu gagal. Tentang yang unik, kebaikan ni tak ada istilah gagal bagi orang yang buat baik. Kalau hari ni kita buat baik, tak ada orang puji, bukan kita gagal. Kalau hari ni kita buat baik, tak ada orang hargai, bukan makna gagal. Kerana orang buat baik tidak pernah rugi dalam perniagaan dia. Ini tijaratan lan tabur, perniagaan tak rugi. Yang rugi orang buat jahat walau disanjung dan dipuji oleh manusia. Dia buat jahat, orang puji dia, orang like dia. Itulah yang rugi sebenarnya. Maka kata Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Minar rusul. Sebagaimana sabarnya ulul azmi di kalangan rasul. Apa maksud ulul azmi? Ada dua pandangan ulama. Yang pertama ulul azmi yang memberi maksud ulu ini empunya yang mempunyai al-azmi keazaman yang kuat. Azam kuat. Walau apapun ujiannya, azamnya kuat untuk menyampaikan dakwah. Kuat. Walau sakit demam, azamnya kuat untuk menyampaikan kebaikan. Walau ditentang, walau dihina, walau dipulau, tetap kuat. Ini panggil kekuatan azam. Dan doa kita diajar, Allahumma qawi azaimana, ya Allah kuatkan azam kami. Wasabbit aqdamana, dan kukuhkan langkah-langkah kami. Wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami menghadapi orang kafir. Ini doa yang diajar. Allahumma qawi azaimana, kuatkan keazaman kita. Kerana orang yang kuat azam, orang ni akan boleh buat apa sahaja. Walaupun datang pelbagai keuzuran di hadapannya. Dalam Al-Quran Allah menyebut, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, serah pada Allah. Allah perintah kita berazam. Waktu mana Allah menegur Nabi Adam? Kenapa Adam AS terpedaya dengan Iblis? Kerana kurangnya azam dia. Walam najid lahu azma. Kami dapati Adam tidak punya keazaman yang kuat. Azam dia dalam menolak Iblis itu tak kuat. Tata kita sebut hari prinsip. Prinsip kita. Orang yang berjaya, dia ada prinsip yang kuat, azam yang kuat. Yang dia tak boleh negotiate bab tu. Umpama yang perjuangan Islam. Dalam perjuangan Islam, Nabi tak akan negotiate pada perkara prinsip. Sebab itu bila datang pemuka-pemuka Quraisy, tawarkan harta, tawarkan pangkat, tawarkan macam-macam tawaran supaya berhenti dakwah, Nabi tak terima yang tu. Prinsip Rasulullah menyampaikan dakwah. Bila kalangan mereka menguguknya, pun Nabi tak peduli, prinsip. Bila di kalangan mereka berkata, wahai Muhammad, kami beriman dengan syarat. Tahun pertama, kita pakat sembah berhala dulu. Tahun kedua, barulah kita pakat beriman. Kita gile-gile. Allah turunkan ayat, waddu law tudhinu fayudhinun, wala tuti' kulla halafin mahin, hammazin masya'in binamim. Mereka berharap, bila mana mereka berlembut, kamu berlembut. Waddu law tudhinu fayudhinun. Kamu lembut, mereka berlembut. Wahai Muhammad gini. Kita okeylah tak nak marah kamu dakwah. Apa kata? Jangan hina berhala kami. Jangan sebut yang buruk-buruk berhala kami. Bahkan tahun ni kamu semua berhala. Dan tahun depan kita pakat-pakat beriman semua. Kita gile-gile. Nabi tak terima. Kerana ini prinsip. Prinsip ini penting. Ini panggil azam. Keazaman. Maka Allah menamakan Rasul punya keazaman yang kuat. Tak kira apa pun penentangan kaumnya, tetap terus dakwah. Ni kita kena ada azam kuat. Bukan azam tahun baru. Lepas 3-4 hari cerita lain lah. Baru 3 Muharram, lain lah cerita. Azam saya tahun baru sah, tak nak itu, tak nak ini. Kemudian berubah. Sebenarnya azam kita tak kuat. Orang, kita perlu tahu bagaimana cara membina azam. Berprinsip macam mana. Kalau saya kata, saya akan sentiasa jaga solat Jumaat, azam.
Maka apa pun alasan kita lawan. Sakit kepala, sakit lutut, cuba sampai dah jadi kebiasaan. Ini keazaman yang kita mesti bina. Dia tak boleh ada alasan. Orang-orang yang saya selalu sebut tentang alasan. Orang ni kita tahu dia tak kuat azam dia. Kita kalau berhutang orang, ada azam nak bayar, kita boleh bayar. Berapa pun hutang. Dalam hadis Nabi kata apa? Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu an. Siapa yang mengambil harta manusia tetapi dia berazam untuk memulangkannya, Allah akan tolong pulangkan. Kan kita baca satu hadis, satu kisah yang menarik. Seorang yang berhutang dengan saudaranya yang duduk seberang dan berjanji untuk bayar pada satu tempoh. Waktu tempoh itu sampai, tiba-tiba kapal tak ada nak ke seberang. Tapi dia dah janji nak bayar hutang hari ni. Maka apa dia buat? Maka dia letak duit dia 1,000 dinar di dalam kayu. Ditutup dan dihanyutkan. Dia tak lagi yang kapal-kapal tak ada. Tapi dia dah janji nak bayar hari ni. Macam mana pun dia kena tepati. Dia berfikir, barangkali orang yang beri aku hutang dah tunggu di tepi sungai tu. Dah tunggu seberang tu. Maka letak pada dalam kayu, dia hanyut. Mudah-mudahan jumpa. Sambil dia terus melilau mencari mana-mana kapal yang boleh hantarnya ke seberang. Akhirnya yang tunggu di seberang sana, tunggu tak sampai. Tak apalah, kutiklah kayu api, buat masak malam ni. Maka terkutiklah kayu yang ada duit dan surat. Dia kutik. Dan waktu dia nak hidupkan api, dia belah kayu api, nampak ada duit dan nampak surat. Dia tahu jujurnya kawan dia. Mana kawan dia yang sana pula, dia duk fikir mungkin tak sampai. Sehingga keesokan harinya ada perahu, ada kapal. Dia naik bawa lagi duit. Datang menemui orang ni nak bayar hutang. Maka orang ni berkata, duit yang kamu hantar semalam dah sampai. Walaupun dia dah bawa lagi duit lagi. Nak tunjuk ini orang keazaman kuat. Bagaimana Allah tolong bayar. Yang berlaku pada umat Islam hari ni, azam dia tak kuat. Azam nak khatam Quran tak kuat. Pas sudah tak khatam lagi. Sebab azam tak kuat. Azam kita nak mengaji kitab kulit ke kulit tak habis-habis. Azam tak kuat. Itu masalah umat Islam ni, azam tak kuat. Dia bersungguh sekejap. Kita buka kelas bahasa Arab penuh. Akhir bulan hilang semua. Penuh kursi. Kita buka ni kelas duha penuh. Lepas tengah tahun tak ada hilang. Alasan macam-macam lah, nenek mengandung lah. Yang ni atuk nak kahwin lah, bla bla bla. Habislah cerita lah alasan. Kita pun tak kerti nak hafal ada alasan. Banyak sangat. Sebab apa? Jawapannya azam yang tak kuat. Azam je. Tak payahlah cerita sakit lutut, sebuah asir, tak payah cerita. Cerita azam. Kerana orang azamnya betul, maka dia dapat tempuh semua benda. Kerana itu Allah menamakan Rasul itu orang kuat azam. Allah tak namakan mereka sebagai orang kuat sabar, orang kuat azam. Orang kuat sabar lain, yang kuat azam lain. Ulul azmi. Apa maksud ulul azmi? Yang punya keazaman. Maksudnya dia ada goal dia ada fokus dia. Nak apa? Dia nak berdakwah menang sampai mati. Menang atau mati. Sebagaimana kata Rasulullah kepada Abu Talib. Sehingga aku menang, au ahlik dunahu, atau aku binasakan dakwah ini. Fokus dia jelas. Sama ada saya menang atau saya mati. Dan orang Islam bila berperang, dia menunggu yatarabbasu bi'ahdal husnayain. Dia menunggu salah satu daripada dua kebaikan. Sama ada dia mati syahid atau dia menang. Dua je dia nak. Fokus perang. Sebab itu orang Islam menang perang. Orang Islam bila perang menang sebab dia ada fokus. Apa dia? Nak mati syahid atau dia menang terus. Dia tak ada tengah-tengah, tak ada. Tetapi begitu perjalanan hidup ulul azmi. Setengah ulama kata ulul azmi ialah 5 rasul yang masyhur. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Maka ini maksud ulul azmi. Setengah ulama kata ulul azmi bukan 5 tu. Maksudnya ialah kesabaran yang ditempuh oleh kebanyakan Nabi dalam menghadapi dakwah. Kesabaran mereka. Yang ni contoh-contoh liku-liku ujian mereka dan mereka mampu melaluinya dengan sabar. Itu maksud ulul azmi. Jadi perjalanan, tekanan hidup mereka, tekanan dakwah mereka, mereka terus meneruskan dakwah tanpa mengira apapun risiko. Itu maksudnya. Itu sejarah perjalanan kesabaran Nabi-Nabi dalam berdakwah. Ada setengah ulama kata tak, ia maksudnya 5 rasul. Kerana mereka lah yang paling berat ujiannya.
Pertama Nabi Nuh. Rasul yang pertama diutuskan bagi membentas penyembahan berhala. Dengan tempoh dakwahnya hampir 1000 tahun. Dengan pendustaan anaknya dan isterinya. Nabi Nuh bukan sekadar tak dipercayai oleh kaumnya, isteri dia. Isteri Nabi itu. Bukan isteri orang biasa, isteri Nabi. Anak Nabi. Sehingga nak beritahu keturunan dan kesolehan seorang tidak memberi manfaat secara mutlak. Falam yughniya anhuma, tidak memberi manfaat apapun kelebihan kerasulan Nabi Nuh dan juga Nabi Allah Lut. Ya Allah menyebut perbandingan dua orang wanita yang kafir. Walaupun kedua suami mereka Nabi. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Langsung tak boleh beri faedah walaupun suami mereka tu rasul. Supaya kita tahu tuan-tuan, kita suami isteri. Perjalanan kita untuk mendapat redha Allah ialah perjalanan masing-masing. Si isteri tak ditumpang suami, suami tak ditumpang isteri. Dan supaya kita faham, isteri kena faham suami ujian dia. Dan suami kena faham isteri itu ujian dia. Dan hakikatnya semua orang akan dihisap seorang-seorang. Isteri dalam kuburnya dihisap, suami dalam kubur dihisap. Waktu kat dunia bersama kita sebagai ujian. Suami saya bagi seorang isteri adalah ujian saya untuk dapat redha Allah. Isteri saya ialah ujian saya untuk dapat redha Allah. Maka Nabi-Nabi juga begitu. Di kalangan Nabi ada isteri-isteri mereka yang memberontak sampai peringkat menyembunyikan kekufuran. Dia tak jahat dari sudut malam masak, tak ada. Dia tak jahat dari sudut berzina ke, tak ada. Jahatnya tak percaya suami dia. Itu jahat dia. Tak percaya ke suami dia. Walau suami dia Nabi dan Rasul. Tak percaya kebenaran atau perjuangan yang dibawa oleh suami dia. Bukan dia malah bab-bab tu. Akhirnya kedua-dua isteri ini tempatnya dalam neraka. Maka itu kisah Nabi Nuh. Ujian dia anak dia. Dia tengok depan mata anak dia binasa. Dia tengok depan mata isterinya mati. Depan mata. Mati tak apa, mati kufur. Bayangkan melihat anak-anak dan isteri mati kufur. Tapi itu ujian terbesar. Dan demikian Nabi Allah Ibrahim, ayahnya, mak dia, semua yang beriman dengannya dua orang. Anak saudaranya Nabi Lut dan isterinya Sarah. Isterinya Sarah, tu je. Dua beriman, yang lain tak ada. Sehingga dihalau keluar daripada kota Iraq. Kota Babil. Hancur binasa semuanya. Ini Nabi Allah Ibrahim AS. Bayangkan dia seorang je beriman. Satu negeri pakak-pakak bakar dia. Satu negeri bayangkan. Nabi Allah Ibrahim tak ada seorang pun followers. Tak ada. Kalau zaman hari ni lah. Tak ada. Lepas kena bakar baru ada 2 orang followers. Nabi Allah Lut dan juga isteri Sarah. Dan meninggalkan kota Babylon. Berat ujian dia. Isteri dia pula diambil tengah jalan. Berat lagi ujian. Diuji pula tak ada anak. Walau dia Nabi yang mustajab doa. Kita baru doa kat Mu'tazam sekali. Oh ngeluh dah tak ada anak. Ini Nabi. Kat mana pun dia doa mustajab. Tapi Allah uji dia. Tak ada zuriat. Tunggu puluhan tahun. Tak dapat zuriat. Akhir dapat juga pada usia yang amat tua. Setengah riwayat saja menyatakan Sarah umur 90. Nabi Allah Ibrahim umur 100. 120 tahun. Tunggu. Tidak, dia tak pernah berputus asa. Walaupun Zuhair kata, 90 tak beranak dosa. Dan menopause ni. Tapi, tiada mustahil dalam kuasa Allah. Sehingga Allah Ta'ala menghilangkan kesedihan Nabi Allah Ibrahim. Baru nak gembira anak, dapat anak, kena sembelih pula. Kena tinggal kat Mekah, kemudian kena sembelih. Ujian berat. Kita tinggal anak nak pergi ceramah pun tak tahan. Tinggal anak sekejap, tinggal bini sekejap pergi ceramah. Kejap je bukan jauh. Balik hari. Payah. Payah nak pergi kuliah. Ujian kita kecil. Azam tak kuat. Ini tinggal anak kat Mekah. Tinggal macam tu. Tinggal. Bukan tinggal dengan package VIP. Tak ada package VIP. Tinggal tempat tak ada apa benda satu. Bayangkan ujian Nabi Allah Ibrahim.
Yang saya kata kalau kita bayang ujian kita cuma tinggal anak isteri sekejap 2-3 hari. Pergi kuliah 2-3 hari. Pergi perkara yang baik. Oh payah. 4 kali. Telefon tiap-tiap hari. Payah. Ini ujian kita. Kemudian Nabi Allah Musa AS. Musa pun begitu. Bayangkan dia melihat keturunannya, keluarganya dibunuh, lelakinya dibunuh. Bani Israel dibunuh, dia lihat. Dan bagaimana dia melihat bukan sekadar Fir'aun yang cuba membunuhnya, bukan kaumnya sendiri Bani Israel yang memfitnahnya. Fitnah dibunuh Nabi Harun. Bayangkan pengikut dia, pengikut. Yang ikut Nabi Allah Musa ni, ikut. Yang sama-sama dalam ujian di padang Tih. Mereka tengok kemustajaban doa Nabi Musa, doa turun hidangan dari langit. Mereka tengok Musa ketuk dengan tongkat, maka air memancar 12 mata air. Di sebalik mereka tengok mukjizat yang hebat Nabi Musa, lidah pengikutnya juga tak selamat kutuk Nabi Musa. Kalau kita setakat tu guru kampung kena kutuk dia anak murid sendiri, biasa tu. Kecil je ujian kita. Ni Nabi Allah Musa, yang kaumnya tengok sekadar mukjizat pun kutuk Nabi Musa. Kutuk, belakang kutuk, depan tak berani. Kutuk Nabi Musa bunuh Harun, Nabi Musa buat sekian, Nabi Musa buat sekian. Begitu dia kutuk, setiap hari. Sehingga kata Nabi SAW, Rahimallahu Musa, faqad udhiya aksara minni. Moga Allah merahmati Musa, kaumnya menyakitinya lebih pada kaum aku. Kaum sendiri bukan Fir'aun, Fir'aun cerita lain. Ini kaum sendiri tengok mukjizat. Pas belakang kutuk. Supaya kita pun sedar kalau kita ni nampak depan baik, belakang kutuk kita. Biasalah tu. Allah nak uji kita macam tu, ujian. Supaya kita mencari keikhlasan. Tapi yang kutuk tu kena hati-hati. Dia akan kena macam Bani Israel kena tu. Dimatikan hatinya. Dikeraskan hatinya. Daripada merasakan takwa. Kemudian Nabi Allah Isa AS, pun perkara yang sama Nabi Isa AS. Dikhianati oleh muridnya sendiri. Padahal murid ni orang paling percaya sekali. Percaya, kena khianat. Pergi report pada Raja Herodes. Kepung untuk membunuh Nabi Isa. Tak cukup pada itu. Nabi Allah Isa diburu setiap hari. Sehingga Nabi Isa terpaksa berceramah, berkuliah, berpindah randah. Bahkan sebelum itu lagi, maka ujian Nabi Isa teruk. Sampai peringkat Nabi Isa dipertuhankan oleh kalangan yang sesat, di kalangan orang-orang yang kata, yang dianggap menyokongnya. Maka ini juga ujian Nabi Isa. Sebab itu Nabi Isa dia akan turun sendiri. Allah turunkan dia untuk bersihkan nama dia bahawa dia bukan Tuhan. Nabi Isa pertama pertama yang Nabi Isa lakukan bila dia turun apa dia? Untuk memecahkan segala salib. Tak ada kaitan dengan dia. Bahawa dia tak disalib. Untuk membunuh babi. Dia tak ada kaitan dengan penghalalan babi. Dan untuk menghentikan cukai. Dia tak ada kaitan dengan cukai. Semua tak ada kaitan dengan cukai. Cuma ada Islam. Tidak ada kaitan dengan jizyah. Dan apa yang dibuat oleh Nabi Isa AS, dia berkahwin. Untuk menolak kepaderian. Nabi Isa ni berkahwin. Bukan dia berpoligami. Untuk menolak golongan yang anti poligami. Ini syariat. Bina syariat. Kerana mereka menganggap dalam agama Kristian kahwin cuma seorang, tak ada dua, lebih. Lalu mereka menyandarkan pada ajaran Nabi Isa. Pada dalam ajaran Nabi Isa, kahwin kena seorang. Tak boleh lebih. Maka Nabi Isa turun kahwin dan berpoligami. Untuk menolak dakwah mereka. Pembohongan. Kemudian Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita tahu. Didustakan oleh kaum sendiri, oleh keluarga sendiri. Didustakan oleh orang yang pernah mengangkatnya, memujinya sebagai Al-Amin. Kemudian mereka membohonginya, menuduhnya berbagai tuduhan. Bahkan mereka menghalaunya keluar. Bahkan mereka cuba menganiaya Rasul dengan berbagai cara. Dan ujian yang Rasul lalui dengan pengikut-pengikut, dengan umat di akhir zaman yang begitu dahsyat. Dia baling batu, berdarah, batang tubuh Nabi SAW. Bahkan demikian diulang dalam peristiwa Uhud. Mereka menggali lubang supaya Nabi terperangkap dan jatuh dalam lubang tersebut sehingga patah gigi Rasulullah. Berdarah dari Nabi. Sebelum itu berdarah di Taif. Dan banyak lagi penganiayaan mereka buat. Ini semua ulul azmi. Kemudian Allah Ta'ala menyebut. Bila menyuruh Rasul bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi. Wala tasta'jil lahum. Wahai Muhammad, jangan kamu doakan kebinasaan kepada mereka.
Sebab mereka ni memang akan binasa dengan neraka. Jangan cepat mendoakan kebinasaan. Teruskan dakwah. Jangan minta, ya Allah, kerana mereka tak nak dengar, musnahkan mereka. Jangan. Teruskan berdakwah. Jangan gopoh-gapah memohon mereka dimusnahkan. Dan itu Rasulullah SAW mendoakan supaya umatnya tidak dibinasakan sebagaimana dibinasakan umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, umat Nabi Hud. Bahkan diberi tempoh sehingga mereka menemui keimanan. Kan itu orang musyrik Mekah, mereka tak kena azab yang disebut sebagai azab istiqsal, azab yang hancurkan semua. Tak kena. Bahkan di kalangan pendusta, penentang-penentang itu beriman. Seperti Abu Sufyan, seperti Ikrimah, seperti Amr bin Al-As, seperti Hisham, iaitu pak saudara kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Dan demikian sejumlah penentang-penentang yang tegak. Rasulullah tidak diminta doa kehancuran mereka. Hatta Wahsy yang membunuh Hamzah beriman. Hatta yang mencadangkan pelbagai keburukan pada Rasulullah beriman dan Nabi menerimanya. Maka Allah perintah Rasulullah supaya jangan memohon kebinasaan mereka. Ka'annahum, kerana mereka itu wahai Muhammad. Ka'annahum, seolah-olah mereka itu yauma yarawna ma yu'adun, pada hari mereka melihat benarnya janji Allah, yang pada hari akhirat kelak. Mereka akan berkata, lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Bahawa mereka tidak pernah hidup di dunia melainkan beberapa jam sahaja di waktu siang hari. Tuan-tuan sekalian, jangan cerita akhirat. Kita cerita sekarang. Tanya yang orang umur 60, 70. Tuan-tuan rasa lama ke duduk sini? Kejap Ustaz, celik-celik dah 60 dah. Saya dah rasa 70. Rasa lama ke kita hidup kat dunia? Tuan-tuan, kita dah lalui semalam. Ni hari baru. Rasa lama tak daripada pagi tadi dengan sampai petang? Sekejap. Saya kemarin Terengganu, hari ni dah sini, depan tuan-tuan pula dah hari ni. Tengok benda sama pula. Artinya sekejap. Sampai macam kita tak rasa kita pernah ke tempat. Tak rasa. Dah di sini pula dah. Dan tengok muka tuan-tuan pun sama kat sini juga. Sekejap punya pergerakan waktu. Sekejap. Dah masuk bulan berapa dah? 7. Saya pergi haji. Sehingga saya balik haji. Saya rasa macam saya tak pergi haji. Kan terus sekejap. Dah tak ingat dah tak ada kemah. Tak ingat dah. Dah tak ingat dah yang kita lalui yang susah tu. Yang apa ni, tegang tu, tak ingat. Macam tak ada apa-apa. Saya pun dah tak ingat dah macam mana rasa nasi Arab. Tak ingat dah. Betapa cepat benda tu. Jangan cerita akhirat kelak hari dizahirkan hakikat. Ni kat dunia, umur 60, umur 70, sedar-sedar ada cucu, sedar-sedar dapat menantu, sedar-sedar kita dah sakit di akhir nafas kita. Sekejap. Kita dengar orang yang mati, sekejap je dia hidup. Mati dah dia. Saya semalam jumpa guru saya, tanya, cikgu-cikgu yang kita kenal, mana dia? Mati dah, ni mati dah, mati dah. Kata sekejapnya masa berlalu. Mereka dah mati. Dan itu cerita nanti orang akan tanya kita, oh dah mati dah. Mana dia? Dah mati dah. Itu yang disebut oleh Umar Al-Khattab. Hari ini mereka berkata Fulan bin Fulan mati, kelak mereka akan berkata Umar juga telah mati. Dah habis. Kelak kita dengar, tahu hari ini kita dengar kawan-kawan rapat kita mati. Mati. Sepejabat, sesekolah, universiti. Kelak orang akan dengar hak kita pula. Mana yang biasa pergi kuliah lewat-lewat tu, mana dia? Mati dah Ustaz. Mati. Yang kadang kuliah, kadang tak kuliah, mana dia? Mati dah dia. Sekejap. Begitu tempoh perjalanan hidup. Akhirat lagi lah. Sebab hari itu mereka akan mendapat pembalasan. Maka orang kafir kata, ya Allah kami hidup sekejap je. Sekejap. Itu nak pulang balik tu. Untuk buat amal soleh. Kecil penyesalan yang tak boleh diubah. Sebab itu hargai masa kita di dunia. Jangan buat benda-benda yang merugikan agama. Kita sekejap je kat sini. Kalau kita diuji oleh Allah sekejap je. Tak payahlah kita nak mengeluh panjang, tak payahlah kita nak tunjuk protes terhadap apa yang Allah takdirkan pada kita, sekejap je. Kejap benda tu pun akan hilang. Tak payahlah kita nak marah sebab kita miskin, tak ada duit banyak macam orang lain, niaga tak untung macam orang lain. Sekejap je ujian. Kejap nanti habis dah. Semua habis. Semuanya akan berakhir dalam tanah. Semuanya akan berakhir dalam kubur habis. Lalu kita rasakan selama ni kita hidup ni puluh tahun, rupanya main-main je. Rupanya hanya satu nafas. Rupanya hanya satu kelip mata je. Illa kalamhim bil basar au huwa aqrab, dan ayat yang lain. Seperti sekelip mata atau lebih cepat pada sekelip mata.
Sekelip mata je hidup. Saya duduk kat dunia sekelip mata hidup. Pejang celek, tuan-tuan umur kita 50. Pejang celek, dah pencing lah. Dulu masa cerita korang, saya lagi 5 tahun nak pencing. Dulu cerita, hari dah pencing lah. Dah 5 tahun dah pencing. Dia kata dulu lagi 5 tahun nak pencing, sekarang saya dah 5 tahun pencing. Cepat tu. Begitu hidup. Terlalu pantas dan cepat. Sebab itu rugi saya katakan orang-orang yang menyesali takdir Allah, yang menolak perintah Allah Ta'ala, rugi. Kita hidup sekejap. Kemudian kata Allah, bala, telah disampaikan semuanya. Fahal yuhlak, dan tidak akan dibinasakan illal qaumul fasikun, melainkan kaum yang fasik. Allah nak beritahu penyesalan ini akan dikatakan oleh orang fasik. Ada pun orang beriman, mereka beruntung. Untungnya dulu kita kat dunia kita sujud pada Allah. Untungnya dulu kat dunia kita berzikir, kita baca Quran. Untungnya dulu di dunia kita menuntut ilmu. Kita lakukan kebaikan. Tapi orang fasik itulah yang menyesal. Maka ini kesudahan penafsiran suratul Ahqaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.